Dalam parlimen mereka takut nak dengar suara pucung. Kita bangkitkan isu yang sebenar, kita kena halau 1 tahun. Gaji pun tak ada. Tak nak pergi jauh, saya lawyer kan. Anggota polis pun bila dia kena gantung dia dapat setengah gaji. Saya ahli parlimen gaji kosong. Apa ni UMNO? Tak ada otak kan mereka ni. Duit tu bukan kita nak bawa pergi Genting Highland, kita nak bagi apa-apa. Kita pakai untuk anak bini kita. Cuba bayangkan, di Malaysia ini, ke parlimen tetapi takut untuk bersuara. Itulah yang hendak dibawa oleh Barisan Nasional. Mereka adakan the spirit of fear, meletakkan fear, ketakutan dalam ahli-ahli parlimen. Apa yang berlaku kepada saya boleh berlaku kepada mana-mana ahli parlimen. Tetapi apa yang penting adalah ini. Dalam pilihan raya yang lalu, kita sebagai ahli parlimen Pakatan Rakyat, kami janji kepada rakyat, dalam parlimen kita akan bangkitkan hal-hal yang perlu dibangkitkan. Kita akan bawa hadiah masalah rakyat ke parlimen. Dan saya nak bagi amaran kepada UMNO. Kalau you rasa you boleh, you can silence pucung. Kalau kamu berfikir bahawa pucung akan berdiam diri kerana dihalau 1 tahun, tidak. Tidak. Bulan depan M16 itu senapang tau. Tapi itu tarikh yang saya balik ke parlimen. March 16 saya akan balik ke parlimen. Ya. Dan di sana saya nak jumpa satu orang yang sampai sekarang masih belum jawab soalan saya. Soalan yang saya tanya, tak apa, 1 tahun saya tak tanya. Tapi sekarang saya balik, saya nak tahu apa berlaku kepada Altan Tuyal Syaribu. Siapa pembunuh sebenar? Apa masalah dia? Sebagai peguam saya bertanya-tanya soalan ni hari-hari di mahkamah. Tak ada siapa yang halau saya daripada mahkamah. Tapi di Dewan Rakyat bila kita bangkitkan, kita tengok huru hara. Datuk Seri Nazri Aziz lari sini lari sana. Saya cakap apa ni? Kalau kita tak bersalah, kita nak takut apa? Ya. Gila punya. Ya apa tu dia kata benda gila. Inilah dalam parlimen. Tuan-tuan puan kita fikir. Kenapa saya bangkitkan? Kenapa? Dalam Malaysia 1 tahun berapa ramai kita dapat pelancong daripada luar negara datang ke sini. Beribu-ribu wanita asing datang ke sini. Setuju kan? Ya, ini semua kita tahu. Kita pergi tengok semua banner cuti-cuti Malaysia macam-macam ada. Ya. Beribu-ribu gadis daripada negara asing datang ke sini. Tetapi kenapa hanya satu daripada mereka datang ke Malaysia nak cari satu pemimpin tertinggi? Siapa pemimpin ini? Saya tak nak cakap nanti kena halau daripada Dewan ini, susah. Biar rakyat cakap siapa pemimpin ini? Siapa dia pemimpin ini? Semua orang tahu tapi satu orang saya tak tahu dekat parlimen. Ini parlimen Malaysia. Sekarang tak payah kita pergi ke Sarkas. Ya, tengok TV sudah cukup. Sungguh. Perempuan itu datang ke sini. Tuan-tuan puan kita lihat fakta-fakta kes. Apa berlaku kepada dia? Dibawa ke satu tempat. Diikat. Ditembak mati. Tak cukup dengan itu, lepas itu dibom. Saya ada ibu, saya ada adik perempuan, kakak. Bagaimana perasaan keluarga Altan Tuyal Syaribu? Mereka bertanya-tanya apa berlaku apabila beliau datang ke Malaysia. Dan di dalam kes ini saya berterus terang, bukan saya tanya soalan tanpa asas. Dalam kes Raja Petra di Petaling Jaya, mereka charge Raja Petra, saya mewakili Raja Petra. Dan dalam kes beliau saya tanya,
soalan-soalan kepada seorang pegawai penyiasat yang siasat kes Al-Tantuya. Saya tanya dia soalan yang cukup senang. Setuju bahawa Najib Tun Razak adalah seorang saksi yang penting untuk kes ini? Dia kata ya. Soalan yang saya tanya, kalau dia saksi yang penting, kenapa pula tidak statement diambil daripada dia? Dia kata ya, kerana dia kata dia tak buat. Saya cakap Datuk Seri Anwar Ibrahim pun kata tak buat, doktor pun cakap tak buat, tapi you charge sama dia. Kita fikir kes-kes sebegini, kita bercakap berkenaan dengan rasuah. Bukan kita nak cakap sendiri, tuan-tuan puan-puan, dalam UMNO sendiri, pemimpin-pemimpin UMNO yang bersalah untuk rasuah. Bukan saya nak cakap, UMNO sendiri yang cakap. Terdapat seorang pemuda UMNO, kita tahu siapa dia. Semasa pilihan raya ataupun pilihan raya untuk pemuda UMNO itu, dia sendiri didapati bersalah untuk rasuah. Soalan yang saya tanya, kenapa tiada ada sebarang tindakan diambil terhadap beliau? Kenapa tidak MACC pergi siasat dia? Kenapa tidak beliau dipertindak sebagai rakyat yang biasa? Tuan-tuan, kita, satu laporan polis dibuat terhadap kita, kita diheret ke balai polis, di situ statement diambil. Saya terus terang, saya tahu polis ada di sini, memang semua ada dirakamkan. Kita semua tahu. Tetapi terdapat setengah daripada pemimpin negara ini yang tiada tindakan diambil. Contoh, Ketua Menteri Melaka. Bukan saya nak cakap, saya baca paper. Saya baca Harakah boleh ya, putusan tak boleh. Harakah okey. Ya, sekarang saya DAP, Star semua tak mau. Harakah itu suara newspaper yang paling baik dalam Malaysia sekarang. Ya. Kita baca apa yang berlaku. Didapati bersalah untuk rasuah. UMNO sendiri kata kamu bersalah untuk rasuah, kamu tidak layak untuk bertanding untuk nombor 2 di dalam UMNO. Tetapi tak apa, dia tak layak untuk menjadi naik presiden UMNO, tapi masih layak menjadi ketua menteri Melaka. Mana punya gila ini saya pun tak tahu. Ya, saya nak tanya, ada seorang bernama Gani Patel. Ya, kita semua tahu Gani Patel, bukan? Ya, saya nak tanya dia, please explain to us, the low normal rakyat of Malaysia, what is going on in this country? Kenapa tidak pemimpin-pemimpin yang didapati bersalah oleh UMNO diambil tindakan? Kita semua lihat apa yang berlaku kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang. Bukan saja beliau, tapi saya telah pun memberi amaran sejauh 6 bulan yang lalu. Kita perlu berjaga-jaga. Semua pemimpin Pakatan Rakyat, one by one, mereka akan mencari alasan untuk bertuduh di mahkamah. First, Karpal, ayah saya sendiri, ahli Parlimen Bukit Gelugong, dipertuduh di mahkamah kerana isu Perak. Dikatakan menggunakan perkataan yang menghasut. Tuan-tuan, apakah sangat menghasut dalam kes itu? Apabila berlaku masalah atau krisis kerajaan Perak, Karpal memberi pendapat beliau sebagai peguam. Dia kata, okey, sekarang kita kena bawa tindakan kerana kita kena cek betulkah tidak keputusan masa itu Yang Mulia Raja atau Sultan Perak. Kalau itu menjadi satu kesalahan, saya nak tanya, bila undang-undang itu digubal di Parlimen masa Tun Dr. Mahathir tersebut, beliau sendiri yang membawa rang undang-undang di situ, siapa yang sokong? Siapa yang sokong undang-undang yang sekarang membolehkan raja-raja kita dibawa ke mahkamah? Itu UMNO, bukan? You pergi tengok, saya akan bawa kepada report-report dalam utusan Malaysia. Tengok apa yang Nazri Aziz sendiri cakap masa itu. Tapi mereka tidak diambil tindakan. No problem, tak apa. Kita sebagai rakyat biasa, Karpal Singh, satu tokoh peguam yang terkenal di bukan negara ini, seluruh dunia. Ya, seorang yang berani cakap hakim seorang liar. Ya. Apa masalahnya? Kenapa diambil tindakan? Sampai sekarang, apa salah Karpal Singh? Saya fikir kita kena bawa kes ini ke mahkamah, kita kena namakan Sultan Perak dan kita kena biarkan hakim buat keputusan. Boleh? Tak boleh? Masuk kita charge you sekarang. Ini Malaysia, ini Gani Patel. Kenapa? 100 laporan polis dibuat, tuan-tuan. Bukan 1-2. 100. UMNO ada masa yang banyak, tak boleh buat 100 laporan polis.
Tapi tidakkah mereka fikir berkenaan dengan efek? Beliau chairman, beliau pengerusi DAP. Selepas daripada itu sekarang Ketua Umum Parti Keadilan Nasional Datuk Seri Anwar Ibrahim diambil tindakan. Ini kali kedua. Tahun 98 saya menjadi peguam untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim juga. Kes yang paling gila yang saya lihat di Malaysia. Ya, bawa tilam ke mahkamah. Ya, sekarang tak payah tilam, ada Saiful yang simpan barang 2 hari. Ha? Dia bawa Saiful ke mahkamah. Bukan saya cakap, Saiful cakap. Saya tahu ini lucu.